SP ada keluar kan, dia kata masih belum ramai pencarum Muslim yang bertukar kepada caruman syariah. Masih belum ramai. Walaupun tahu ada konvensional, ada syariah, tapi yang Muslim ni dia rasa okey kekal dengan konvensional tu. Jadi kalau kita masih duk buat yang tu lagi, cepat-cepatlah tukar kepada syariah. Nanti kita tak ada hujah depan Tuhan. Iaitu pada poin hukum menjadi ejen dan pampasan insurans konvensional untuk ahli waris. Jadi kita tengok perbahasan pada malam ni apa yang diletakkan oleh penulis. Dia sebut pada muka surat 36, Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri 9 bilangan 5 1433 Hijrah yang bersidang pada 30 Ogos 2012. Maknanya dah lama fatwa ni. Bersamaan 12 Syawal 1433 Hijrah sudah bersetuju memutuskan bahawa pertama, hukum mempromosikan produk insurans konvensional khususnya menjadi ejen insurans konvensional adalah haram berdasarkan alasan keharamannya jelas dinyatakan dalam hadis. Menjadi ejen bekerja dengan syarikat insurans konvensional seperti mana yang disebut dalam Fatwa Negeri 9 tahun 2012 ni, ianya ialah dihukum sebagai haram kerana mempromosikan benda yang haram. Sebab dalam tu banyak unsur-unsur yang tak jelas. Yang kedua, dia kata pendapatan dan komisen yang diperolehi daripada insurans konvensional semasa tempoh peralihan ejen ke institusi takaful adalah dimaafkan. Maknanya bila mana satu orang tu dia kerja sebagai ejen, syarikat induk tu hakikatnya menjalankan keuangan secara konvensional, tapi dalam syarikat tu pun ada pengurusan takaful. Jadi bila mana satu orang kerja, khususnya Muslim lah di sini yang nak dibahaskan, orang Islam yang bekerja, sekiranya dia mendapatkan pendapatan, komisen, gaji daripada cabangan takaful dalam syarikat tersebut. Syarikat tu syarikat asalnya insurans konvensional, tapi dia ada produk takaful. Yang kita kerja tu ialah pada bahagian takaful, maka ianya harus, tak ada masalah. Okay. Dan yang dalam proses transmission, iaitu peralihan daripada konvensional nak pergi kepada takaful, maka ianya dimaafkan. Sebab ianya satu benda yang payah dan susah dan bukan mudah untuk kita cepat mengharamkan. Lalu alternatif yang nak diberikan kepada mereka yang dah terlibat ni apa dia? Dia nak cover balik. Sebab tu dalam bab kefatwaan ni, dia bukan hanya mengikut kepada jumhur pandangan ulama setengah-setengah mazhab semata-mata, tapi antara implikasi yang dia kena tengok ialah kesan. Dia kena tengok implikasi tu. Sebab tu dalam fiqh ni dia ada satu perbahasan nama dia fiqh ma'alat. Ma'alat ni maksud dia apa? Implikasi. Kalau fatwa tu dikeluarkan menghukumkan sekian, implikasinya apa? Apa yang akan jadi pada situasi tersebut? Dari segi masyarakat yang terlibat, dari segi badan-badan yang terkena termasuk dalam hukum ataupun perbincangan fatwa tu. Okay. Jadi dia sebut sini, kalau nak kerja promote konvensional, ianya haram. Tapi kalau kerja bawah syarikat konvensional, duduk di bawah cabang, branch dia ialah branch takaful, branch dia ialah branch berkaitan dengan keuangan Islam, yang tu tak apa. Walaupun syarikat induknya tu ialah syarikat yang asalnya menjalankan perniagaan secara konvensional. Maknanya dalam tu ada maisir, dalam tu ada gharar. Maisir ni maksudnya judi lah. Gharar ni unsur yang tak jelas, bahkan dalam tu mungkin juga ada riba. Manakala Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor kali yang ketiga 2011
yang bersidang pada 14 Jun 2011 memutuskan seperti berikut. Pun ada 2 poin dia sebut sini. Insurans konvensional adalah suatu muamalat yang diharamkan oleh Islam kerana amat bercanggah dengan prinsip Islam. Oleh yang demikian, pampasan polisi insurans konvensional yang diterima oleh ahli waris adalah dikira sebagai harta yang tidak patuh syariah. Mana-mana orang yang ambil coverage dari segi harta benda dia ataupun nyawa dia dengan insurans konvensional ni, duit yang dia dapat daripada pampasan dengan sebab dia sakit ataupun rumah dia kena dengan sebab dia dapat pampasan daripada insurans konvensional tu, duit yang dia dapat tu sebagai harta yang tak patuh syariah. Dalam erti kata lain, duit itu berada dalam lingkungan makruh dan haram. Kalau kita guna duit yang tak jelas. Okay. Yang kedua, jumlah bayaran pokok pembeli polisi ketika hayat sahaja dikategorikan sebagai harta pusaka si mati yang perlu diagihkan secara faraid. Manakala pampasan polisi insurans konvensional tersebut wajib dilupuskan untuk tujuan disucikan harta tersebut dengan diserahkan sama ada kepada pihak Baitul Mal atau didermakan untuk tujuan kebajikan termasuk kepada golongan fakir dan miskin. Orang yang ambil insurans nyawa secara konvensional ni, dia mati dia dapat pampasan. Dia mungkin ambil daripada usia 25 tahun, umur 60 dia mati. Tengok berapa yang dia bayar secara bulanan ataupun tahunan. Dikirakan semua jumlah yang dia bayar, maka dapat satu jumlah tu. Jumlah itulah yang disebut sebagai harta pusaka. Kalau dia ambil yang jenis bayar 140 sebulan, setahun dia dapat berapa? Dikalikan sampailah usia daripada mula-mula dia mencarum sampailah kepada dia mati. Walaupun syarikat insurans tu menjanjikan mungkin 1 juta, 2 juta ataupun mungkin lebih, yang diambil ialah kadar bayarannya sahaja. Yang baki itu perlu dibersihkan dengan diberikan kepada Baitul Mal ataupun kerja kebajikan. Yang ni berat ni. Belum melintah mungkin okey. Bila mana dapat waktu tu, kita akan tengok keimanan satu orang tu macam mana. Bukan isu ni saja, bahkan sebelum ni pun, sebelum dalam pengurusan KWSP ni, sebelum dia ada pengurusan syariah ni, memang dulu KWSP hanya konvensional sahaja, tak ada yang syariah. Dan memang menjadi kewajipan orang yang bekerja di Malaysia ni, terutamanya dalam swasta ni, memang kena carum di situ. Sebelum wujudnya caruman syariah ni, semua orang mencarum dengan konvensional. Dan memang KWSP setiap tahun, zaman dia konvensional saja, dia menyebutkan tentang berapa persen duit pelaburan tu terlibat dengan yang tak jelas. Kalau tak silap nisbahnya ialah 60-40, kalau tak silap, yang lama dulu. Maknanya kalau orang yang mencarum dah lama dalam KWSP ni, dia dah dapat ambil balik apa yang dah dia carum tu. Dia dah kerja berapa puluh tahun, dia dah pencen dah apa semua, tapi pengurusannya konvensional. Contohlah dia dapat 100,000 dengan sebab dah kerja lama, dah sampai usia dah boleh buat keluar. Kalau ikut daripada apa yang disebut oleh KWSP dulu, nisbah lama dia 60-40 ni, maksudnya 60 yang patuh syariah, 40 tak patuh syariah. Ataupun dulu kalau tak silap 40 saja yang patuh syariah, 60 tak patuh syariah. Tak kisahlah berapa pun. Contohlah kita ambil 60% tak patuh syariah, 40% je patuh syariah, yang mencarum dengan caruman konvensional dulu KWSP. Bila mana dia dapat keluarkan wang tu, duit tu 100,000, 60,000 duit tu dia tak boleh ambil. Dia boleh ambil 40,000 saja. 60,000 tu dia kena bersihkan dengan dia serahkan kepada pusat urusan zakat. Bila mana hukum ni keluar dulu, sebelum KWSP ni ada caruman syariah, orang-orang yang dah kerja lama, yang dah usia 50 lebih, yang dah boleh keluarkan duit tu, waktu ni lah mereka berhadapan dengan macam mana nak bersihkan duit tu. Setengah-setengah jabatan
agama Islam ataupun majlis fatwa bagi negeri-negeri tertentu, mereka beri dua kaedah, iaitu kaedah pertama, langsam keluarkan semua terus, jangan usik satu sen pun. Yang kedua, buat bayaran secara berangsur, pembersihan berangsur. Contoh, dapat 100,000 duit KWSP konvensional, 60,000 riba, 40,000 yang patuh syariah. 40,000 tu kita boleh ambil, kita boleh guna, simpan. Yang 60,000 ni kita kena keluarkan. Ada orang yang kuat iman, 60,000 tu dia bagi one shot terus, ikut sekatilah. Dia nak bagi pada pusat zakat 30,000 ke, 30,000 lagi dia nak tanggung mana-mana anak yatim, ataupun mana-mana orang miskin, ataupun mana-mana orang yang belajar. Itu hak dia. Ataupun dia nak bagi habis 60,000 tu sekali, dapat tu keluar terus, bersihkan terus. Ataupun yang kedua ialah dia buat dengan cara tahunan. 60,000 tu dia bedak 3 tahun, 20, 20, 20. Tahun ni dia nak selesaikan 20,000 dulu, tahun depan 20, tahun seterusnya 20. Yang penting jumlah tu habis ikut seperti mana yang asal terima dulu. Tuan nampak apa saya nak sebut ni? Okey. Jadi waktu tu bila mana keluar saja garis panduan ni, tak ramai juga orang yang boleh ikut. Sebab manusia ni memang sebelum duit tu ada, dia mungkin rasa dia okey. Tapi bila mana dia dah nampak duit tu, dia dah nampak berapa dalam akaun dia, waktu tu dia diuji. Dia rasa sayang duit dia. Sebab memang hakikatnya Tuhan pun sebut, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banil wal qanatiril muqantarati minaz zahab. Manusia ni memang suka kepada perempuan kalau dia lelaki, kalau dia perempuan dia suka pada lelaki, dia suka kepada anak pinak yang ramai ataupun pengikut yang ramai, ataupun harta benda yang banyak. Siapa-siapa, tak terkecuali siapa-siapa pun. Ni bukan orang biasa je, hatta orang-orang yang ustaz ke, tuan guru ke, siapa pun, bila mana duit melintah depan dia, dia diuji. Cuma nak katanya yang terbaiknya ialah tukarlah kepada syariah. Sekarang dah ada produk syariah, tukar. Cuma kalau kita tengok statistik tahun lepas, KWSP ada keluar kan, dia kata masih belum ramai pencarum Muslim yang bertukar kepada caruman syariah. Masih belum ramai. Walaupun tahu ada konvensional, ada syariah, tapi yang Muslim ni dia rasa okey kekal dengan konvensional tu. Jadi kalau kita masih duk buat yang tu lagi, cepat-cepatlah tukar kepada syariah. Nanti kita tak ada hujah depan Tuhan. Sekarang ni, dulu kita boleh buat alasan, dulu konvensional je, saya tak ada pilihan lain. Sekarang tak ada alasan dah. Sekarang dah ada syariah. Walaupun kita tak setuju, walaupun ada orang petikai kata je syariah, tapi masih lagi ada benda-benda yang tak jelas, tapi sekurang-kurangnya dia ada yang syariah. Sekurang-kurangnya yang ada. Dan kita pun tahu para ulama fiqh sebut, bila mana bertembung di antara dua mudarat, ambil mudarat yang paling kecil. Lagipun yang kata, yang buat dakwaan kata walaupun syariah tapi belum tentu patuh syariah, itu hanya propaganda, cakap-cakap je, bukti tak ada. Yang pasti kita dah tahu dia ada produk syariah. Sama jugalah dengan insurans kereta, insurans motor, insurans nyawa, apa-apa saja ambillah takaful, tak ambil insurans. Sebab kita tahu di negara kita ni penggunaan terma itu melambangkan konvensional ke Islam. Dalam bab perlindungan ni, yang guna nama insurans ialah konvensional, yang guna nama takaful ianya ialah syar'i. Jadi orang Malaysia tak perlu pening dah, sebab yang guna nama takaful ni memang syariah dah pun. Jadi janganlah kita, orang kata apa, masih lagi nak ambil daripada tawaran-tawaran insurans konvensional, walaupun kadang-kadang pampasan yang diberi memang agak besar daripada apa yang diletakkan dan ditawarkan oleh syarikat takaful. Tapi seorang Muslim, seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal dan takut terhadap ancaman-ancaman Allah dalam bab urusan harian kita ni, kita kena ambil yang paling patuh syariah.